Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bahjah Mardiyah muka surat 41. Muka surat 41 baris yang ke-17 daripada atas. Baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika adalah makmum yang masbuk, dan jika adalah makmum yang masbuk, lambat bacaannya. Lambat bacaan contohnya gagap. Jadi makmum masbuk ni lambat bacaan, umpama gagap. Maka tiada wajib, tiada wajib bagi makmum yang masbuk yang lambat bacaan umpama kerana gagap, tiada wajib membaca akan barang yang lainnya daripada yang didapatnya. Maka tiada wajib membaca akan barang yang lainnya. Barang ni Fatihah lah. Barang ni Fatihah, yang lainnya daripada dia dapatnya. Makna kalau makmum ni masbuk, lambat bacaan umpama gagap, maka tiada wajib membaca akan barang, makna akan Fatihah yang lainnya daripada yang didapatnya. Maknanya tak wajib baca melainkan setakat yang sempat dibaca sahaja. Makna sekarang makmum ni masbuk, tiba-tiba dia lambat bacaan umpama gagap. Ini bicara lambat bacaan umpama gagap. Bicara lambat bacaan umpama gagap. Jadi makmum masbuk ni tak dapat masa satu Fatihah. Kalau masbuk ni tidak lambat bacaan umpama gagap, mungkin dia selepas dia takbiratul ihram, contoh kalau rakaat pertama sampai imam rakaat, boleh bacalah 2-3 ayat Fatihah. Memang tak dapat menyudahkan bacaan Fatihah, sebab masbuk ni memang tak dapat masa satu Fatihah. Kalau dapat masa satu Fatihah dia panggil muafiq. Tapi kalau tidak kerana lambat bacaan umpama gagah, bolehlah sempatlah baca 2-3 ayat Fatihah baru imam rakaat. Tetapi oleh kerana dia gagap, bismillah pun tak boleh nak baca lagi contohnya. Maknanya dia gagap. Lambat bacaan umpama gagap. Tapi kalau makmum masbuk ni tidak lambat bacaan, boleh baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rakaat, maka makmum masbuk ni rakaatlah. Tapi sempatlah baca 2-3 ayat dengan masa yang didapat pendek tu. Tapi oleh kerana gagap dia,
Satu ayat pun tak boleh baca. Satu ayat pun tak sempat baca. Jadi makmum masbuk yang lambat bacaan ni, maka tiada wajib membaca akan barang yang lainnya daripada dapatnya. Tak wajib. Setakat hak dapat aje. Setakat dia dapat aje. Kalau boleh satu ayat lah. Satu ayat pun tak boleh. Imam rokok sahaja. Gitu je. Tapi nak cerita sini, kalau makmum masbuk tu tidak lambat bacaan, boleh baca sampai 3-4 ayat. Imam rokok, maka rokoklah sebab masbuk kan. Dia tak dapat masa satu Fatihah, makmum ni masbuk. Imam rokok, wajib rokok serta merta, baki pati tanggung oleh imam. Ini masbuk. Tapi masbuk ni lambat bacaan, sepatutnya dengan masa yang pendek itu boleh baca 2-3 ayat Fatihah. Sekarang ni baru boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak alhamdulillah tu sakok pula dah kerana gagal. Imam rokok sahaja. Maka tiada wajib membaca akan barang yang lain daripada didapatnya. Tak wajib, malaikat hak didapat je. Satu ayat lah. Allah, satu ayat pun tak sempat nak baca. Imam rokok sahaja. Itu masbuk. Faham tak ni? Kalau makmum masbuk ni lambat bacaan, umpama gagak, maka tiada wajib membaca akan barang yang lain daripada yang didapatnya. Di sini, apa pula di sini? Yakni pada masalah makmum masbuk. Di sini yakni pada masalah makmum masbuk. Bersalahan pada barang yang telah terdahulu. Pada barang yang telah terdahulu daripada orang yang muafiq. Bersalahan pada barang yang telah terdahulu daripada orang yang muafiq. Di sana, apa di sana? Pada masalah muafiq. Kerana barang yang ada di sini pada masalah masbuk dimudah akan dia, maka patutlah dipeliharakan halnya hal masbuk. Tiada yang lainnya bersalahan pada orang yang muafiq. Intaha, barang yang disebut akan dia masalah ini pada Tuhfah, pada kitab Tuhfah bagi Ibn Hajar Al-Haytami. Intaha nisu, kesudahan, barang yang disebut akan dia masalah ini atau badal pada akan dia pada hak Jawi tu mana? Pada Fatihah dah. Hak Rumi pada Fatihah juga. Hak Rumi ada pakai Rumi. Bukan pada Fatihah, pada Tuhfah. Taha petemarbutah. Pada Tuhfah, pada kitab Tuhfah bagi Ibn Hajar Al-Haytami. Bersalahan pada barang yang telah terdahulu daripada orang yang muafiq di sana, yakni pada masalah muafiq. Pada masalah makmum yang lambat bacaan tu muafiq, lain pembicaraan dia. Di sana tu di muka surat 39. Di muka surat 39. Di surat 39 baris yang kelima daripada atas. Baris kelima daripada atas. Dalam matang dia tu, man fi qira'atin li ajhibati aw syakkahal qarawaman lahanasi tu. Wa man fi qira'atin li ajhibati tu. Pertama, iaitu orang yang lambat membaca kerana lemah kejadiannya, bukan sebab lambat itu kerana waswas. Jadi orang yang lambat bacaan, itu bicara muafiq yang lambat bacaan umpama gagak. Lain masalah muafiq.
dahulu bagi makmum yang muafiq yang dapat masa satu Fatihah, walaupun masa didapat tetapi oleh kerana dilambat bacaan umpama gagak, dia imam rokok tu dia hanya boleh baca sebahagian ayat Fatihah sahaja. Dia dapat masa tetapi tak dapat menyudahkan bacaan kerana dilambat bacaan gagak. Hak muafiq ni imam rokok wajib menyudahkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Sekarang pembicaraan sekarang ni masalah makmum masbuk yang lambat bacaan. Dahulu bicara makmum muafiq yang lambat bacaan. Jadi makmum masbuk, makmum yang tak dapat masa satu Fatihah. Makmum masbuk apabila imam rokok, wajib rokok serta merta. Fatihah ditanggung oleh imam. Makmum muafiq, makmum yang dapat masa satu Fatihah. Makmum muafiq hukum dianya wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Imam tidak tanggung sama sekali. Makmum muafiq rokok tanpa menyudahkan bacaan Fatihah, satu ayat ke setengah ayat ke, imam rokok dia rokok tanpa menghabiskan bacaan Fatihah, batal sembahyang dia. Bab muafiq masbuk ni untuk dapat pahala fadilat 27 tak kena buat, bukan luput fadilat 27, batal sembahyang. Nak sembahyang jemaah fardu ain belajar bab muafiq masbuk. Majmu'ah fardu kifayah. Majmu'ah fardu kifayah. Mas seorang pun sah. Nak fadilat 27, fardu ain kena belajar bab masbuk. Main berjemaah tak pernah pun belajar bab masbuk. Hak fardu kifayah dia buat, hak fardu ain dia tinggal. Ada ni. Sebut muafiq, sebut masbuk, pening lalu dah. Pening payah. Muafiq masbuk, keluar munafik. Muafiq masbuk munafik. Dahlah nak sebut muafiq masbuk tu payah dah. Bukan muafiq masbuk dengan kaf, muafiq masbuk dengan ain terus. Nak sebut pun tak reti. Saya pernah jumpa orang tua umur 60 70 lah. Ustaz, saya berjemaah ni 30 tahun dah, dia kata. 30 tahun dah berjemaah. Dah umur 60 70 dah. Mana 30 tahun dah dia berjemaah. Dia kata masa tu kuliah maghrib. Malam ni barulah saya dengar perkataan muafiq masbuk. 30 tahun berjemaah. Malam ni kuliah maghrib. Malam ni saya baru dengar perkataan muafiq masbuk. Baru dengar perkataan. Lepas tu nak kenal muafiq masbuk, satu perkara pula. Nak tahu hukum muafiq hukum masbuk, satu perkara pula. Muafiq ni ada bagai-bagai masalah, satu perkara pula. Masbuk pun ada bagai-bagai masalah, satu perkara pula nak kena belajar. 30 tahun solat berjemaah baru dengar perkataan muafiq masbuk. Ni kalau buat tak pernah buat kaji selidik tau. Tahu tak buat kaji selidik? Kan dia buat kaji selidik apa semua tu kan. Boleh tahulah. Kalau kata masjid itu ahli jemaah yang tetapnya 100 orang. Kita katalah masjid besar. Ahli jemaah tetap 100 orang buat kaji selidik. 100 orang ni buat apa masbuk anda kedau. Buat kaji selidik. Macam mana agak-agaknya? Muafiq masbuk mata pelajaran darjah 5 sekolah rendah. Mata pelajaran darjah 5 sekolah rendah. Ada ni. Darjah 5 bukan tingkatan 5. Darjah 5. Mana kalau kita ni muafiq masbuk tak pernah belajar, gitu pam belajar sekolah rendah. Biarlah sekolah rendah cucu kita pun. Anak tak ada dah sekolah rendah. Cuculah tu pam darjah 5. Ada. Saya pernah buat satu program budak darjah 6. Darjah 6 kan dia habis tahun dah, dia buat satu camp.
Dah budak habis sekolah ni kan, nak sekolah mana waktu camp. Camp tu 2-3 hari lah dia sewa di masjid tu, masjid Cenderia, masjid raja tu kan. Masjid raja tu kan dia ada homestay apa belakang tu kan. Lepas tu dia ada dewang apa semua. Dia sewa situ 2-3 hari. Satu slot tu diisi dalam 2-3 jam. Bicara masbuk, saya ambil dia 5 tu lah. Budak tu jonang. Budak jonang. Ni saya ajar ni jam 5 ni, kamu semua dah jonang. Tapi tak tahulah. Macam tak tahu perkara lah. Mungkin masa ajar tu macam tak tahulah. Budak jonang. Matu bacaan tu jam 5. Saya pun bawa saya bawa mana buku dia tu. Ni dia jam 5 ni. Macam mana muafiq, macam mana masbuk. Tapi mana budak ni memang macam tak tahulah ustaz dia lakar ke, ustaz dia buat gua ni tak tahulah. Tapi oleh kerana kita ni ajar budak-budak, dia cepat. Dia cepat, dia mudah. Tapi masa ajar tu budak tu macam tak pernah dengar jugalah. Jam 5 ni kata ni jam 5, awak dah jam 6. Jam 5 ni. Jadi macam budak ni tak tahu, macam tak belajar lah mangkali, macam mana tak tahulah. Takut cuma ada dalam buku saja, ustaz tak ajar, Wallahualam. Ajar dalam 2 jam, tapi cukup mudahlah. Sebab budak-budak, dia otak dia ni cepatlah kita kira. Macam darjah 5. Pada ni. Ilmu sebelum balik. Darjah 5 tak balik lagi. Paling lewat balik umur 15 tingkatan 3. Ni darjah 5. Pada bukan ilmu tinggi. Darjah 5 saja maknanya kalau kita tak belajar masbuk ni, hak sekolah rendah pun tak lepas. Ini fardu ain. Kita orang lelaki sama telur. Kalau saya sebut tadi kan semai Jumaat fardu kifayah, semai Jumaat fardu ain. Semai Jumaat pun ada muafiq masbuk. Dia muafiq masbuk ni berkait dengan hukum Fatihah. Ada Fatihah, ada muafiq masbuk. Ingat faham tak? Muafiq masbuk berkait dengan Fatihah. Bagi orang sembahyang seorang diri, bagi tu imam, bagi makmum muafiq, wajib menyudahkan bacaan Fatihah rukun sembahyang keempat, barulah boleh berpindah kepada rukun sembahyang kelima, rakaat. Ni sama ni, sembahyang seorang tu imam, muafiq, sama je. Fatihah rukun sembahyang keempat, dia kena sudah Fatihah baru boleh berpindah kepada tertib solat, rukun sembahyang kelima, rakaat. Antara 3 ni kalau tidak menyudahkan bacaan Fatihah, rakaat batal sembahyang. Tapi tak ada orang sembahyang seorang di rakaat tanpa menyudahkan bacaan Fatihah. Tak ada tu imam rakaat tanpa menyudahkan bacaan Fatihah, tapi makmum muafiq. Tak kena molek dia muafiq imam rakaat dia rakaat tanpa menyudahkan bacaan Fatihah. Batal sembahyang. Dia berkait dengan Fatihah. Sebab itulah sembahyang jenazah pun ada muafiq masbuk. Sembahyang jenazah, takbir yang pertama takbir Fatihah. Takbir yang pertama takbir Fatihah. Fatihah dah, Fatihah, selawat, doa, gitu kan. Empat takbir tu. Di takbir yang pertama Fatihah. Tapi pada masa kita takbir tu imam takbir baru Fatihah dah. Imam Allahu Akbar, imam baca Fatihah. Kita baru masuk ni. Baru masuk. Imam baca Fatihah separuh dah. Kita pun baru Allahu Akbar. Kita baca Fatihah 2-3 ayat. Imam pun takbir yang kedua. Dapat tak masa satu Fatihah? Tak dapat. Masbuk. Makmum tadi takbir yang kedua serta merta. Baki Fatihah ditanggung oleh imam. Masbuk tu. Bila masuk tu imam takbir yang pertama, dia baru masuk. Pada ni dia lambat. Kan kadang-kadang kan, tunggu ni. Macam mana belakang? Akhir tu imam takbir tu imam ni. Duduk tunggu seorang masuk ni lambat. Ada ni. Imam pun takbir. Imam pun baca Fatihah separuh, kita baru masuk dalam saf, kita pun Allahu Akbar. Kita baca Fatihah 2-3 ayat, imam takbir yang kedua untuk selawat. Kita dipanggil masbuk, kita pun segera takbir yang kedua. Baki Fatihah, masbuk, imam tanggung.
Ada Fatihah, adalah muafiq masbuk. Jadi semai jemaah fardu kifayah, semai jemaah fardu ain, semai jemaah pun ada muafiq masbuk. Mana orang lelaki tak lepas daripada belajar bab muafiq masbuk ni. Sebab tetap kena semai jemaah fardu ain. Orang perempuan. Orang perempuan semai jemaah ni fardu ain ke fardu kifayah? Orang perempuan fardu ain fardu kifayah. Apa nebeng nak tanya. Dah sungguh sangat napa? Itu nak tanya tu. Orang lelaki mai jemaah selain ada jemaah fardu kifayah ataupun sunnatul muakkadah, sunat kuat tuntut, bukan fardu kifayah. Dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Orang perempuan mai jemaah fardu ain ke fardu kifayah? Fardu ain lah, kita dah tahu. Rajin sangat orang perempuan ni. Jadi perempuan tidak dituntut solat berjemaah. Nak solat berjemaah wajib fardu ain kena belajar bab muafiq masbuk. Dak orang perempuan sekalipun walaupun dia tidak dituntut berjemaah, kalau dia ada regu di rumah, dia berjemaah di rumah. Sama ada dia jadi tok imam, sama ada dia jadi makmum, kena belajar muafiq masbuk juga. Kena belajar kok masbuknya. Jadi hak muafiqnya wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Kita bicara sekarang tajuk masbuk dah. Masbuk imam rakaat, maka wajib rakaat serta merta. Sekarang ni pergi pada masalah orang yang lambat bacaan umpama gagap. Bagi makmum yang masbuk yang kita bicara sekarang, imam rakaat, kamu rakaat je. Kerana gagap masbuk ni, satu ayat baru sempat baca, satu ayat pun belum sempat baca, sepatutnya boleh baca 2, 3, 4 ayat kalau tak kena gagap. Imam rakaat saja. Imam rakaat saja. Gagap. Ada ni orang gagap. Berbeza dengan orang yang lambat bacaan terdahulunya, dia muafiq. Dia muafiq. Dia dapat masa satu part yang pertengahan, dia muafiq. Tapi walaupun dia dapat masa, dia tak sempat juga nak menyudahkan bacaan kerana dia gagap. Imam rakaat tetap wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Berbeza. Masbuk gagap dengan muafiq gagap. Lambat bacaan tu umpama gagap lah. Lambat bacaan umpama gagap. Ada ni. Kalau di masbuk bicara sekarang, dia tak wajib baca, melainkan hak sempat dia baca. Satu ayat ke, setengah ayat ke, oleh kerana dia gagap, baca tu je. Imam rakaat. Tu je lah. Tapi kalau yang lambat bacaan umpama gagap ni, hak terdahulunya makmum muafiq. Wajib menyudahkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Ni hak muafiq, hak gagap ni boleh jadi orang pertama muafiq, orang kedua masbuk, orang ketiga muafiq, orang keempat masbuk. Selang-seling. Macam mana? Orang pertama dia muafiq. Dia memang muafiq orang pertama. Dia dapat masa. Kita cerita hak mudah-mudah ni, dia dapat masa. Imam rakaat 2-3 ayat Fatihah tak boleh baca lagi. Nak baca ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh lagi. Dia gagal. Imam rakaat dia wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Imam iktidal, imam sujud yang pertama, imam duduk antara sujud, dia baru sudah baca Fatihah. Kerana gagap dia. Dia pun rakaat. Imam pun sujud yang kedua, imam pun bangkit rakaat yang kedua. Dia baru iktidal, baru turun sujud yang pertama, duduk antara sujud yang kedua. Dia naik pada rakaat kedua, imam sudah dah baca Fatihah. Imam sudah dah baca Fatihah, dia baru
baru boleh naik rakaat yang kedua. Ngam-ngam imam sudah baca Fatihah, imam baca wal asri. Itu awak masalah. Imam baca wal asri surah yang pendek. Jadi makmum lambat bacaan yang gagap tadi ni, tegak rakaat kedua, tu imam baca surah wal asri. Imam pun rakaat. Dapat tak masa satu Fatihah rakaat kedua? Tak dapat lah sebab dia bangun lambat rakaat kedua. Imam baca surah wal asri. Kalau imam baca surah inna anzalna, tu mungkin jadi muafiq juga. Ni kita letak imam baca surah pendek wal asri. Jadi ketika imam sudah baca Fatihah, dia baru naik rakaat yang kedua. Dia berdiri, imam pun baca wal asri, dia pun baca Fatihah. Sekejap imam rakaat. Dapat tak masa satu Fatihah sampai imam rakaat? Tak dapat. Dia masbuk. Masa imam rakaat tu dia baru boleh lepas bismillahirrahmanirrahim. Al tak boleh nak baca lagi ayat yang kedua. Imam rakaat dah. Rakaat serta merta sebab dia masbuk. Kan? Sebab dia tak dapat masa. Sampailah sama-sama tasyahud awal. Siapa sama-sama tasyahud awal. Siapa sama-sama tasyahud awal, imam pun naik rakaat yang ketiga. Dia kena naik ya. Tasyahud awal dia tak sempat baca kerana dia gagap, dia kena naik. Sebab tasyahud awal bukan rukun sembahyang. Imam naik rakaat ketiga, dia kena naik rakaat ketiga. Sebab tasyahud awal bukan rukun sembahyang. Imam naik rakaat ketiga, dia pun naik rakaat ketiga. Imam baca Fatihah yang pertengahan, dia pun dapat masa. Imam pun dia dapat masa, maka makmum ni muafiq. Imam pun rakaat, dia baru duduk iya lekat sebab dia gagap. Ada ni dapat tak masa satu Fatihah rakaat ketiga? Dapat. Muafiq orang gagap ni. Bila muafiq, wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Iya pun kena perhabis Fatihah. Imam pun i'tidal, imam pun sujud yang pertama, duduk sujud yang kedua tu imam ni. Dia baru habis baca Fatihah, dia baru rakaat. Dia pun i'tidal, imam pun naik rakaat keempat. Dia pun sujud yang pertama, duduk ada sujud yang kedua, dia pun naik rakaat keempat. Nak bis, imam rakaat dah. Dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapat. Masbuk dianya, imam rakaat, wajib rakaat serta merta. Itu contoh. Makmum yang lambat bacaan, umpama gagap, rakaat pertama muafiq, rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga muafiq, rakaat keempat masbuk. Kalau muafiq orang gagap, wajib menyudahkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang, rakaat rukun panjang yang pertama, sujud yang pertama rukun panjang yang kedua, sujud yang kedua rukun panjang yang ketiga. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Kalau orang lambat bacaan umpama gagak ni muafiq. Tapi kalau dia masbuk, tiada wajib membaca melainkan apa yang didapatnya. Baca setakat yang sempat dibaca. Kalau sempat baca, kalau duk bismillah pun tak boleh nak mula lagi imam rakaat sahaja. Sebab dia masbuk. Ini masalah makmum masbuk yang lambat bacaan, maka tidak wajib membaca akan barang yang lainnya daripada dia dapatnya. Di sini yakni pada masalah masbuk. Manapun ni tak wajib baca, malaikat disempat baca. Sempat satu ayat lah. Sempat setengah ayat lah. Setakat boleh baca je. Pandai ni. Bersalahan pada barang terdahulu daripada orang yang muafiq di sana, iaitu pada masalah muafiq. Faham tak? Muafiq lain. Muafiq masalah 39 tu. Lambat bacaan. Tapi jangan lambat bacaan kerana waswah. Lambat waswah tu cerita lain lah. Waswah ni dia ada gangguan. Hak gangguan tu macam sebut semua lah. Tu tepi tu. Tu tepi tu. Saya ada buat program ayah baru ni di hospital. Saya ada cerita lagu waswah ni.
Cerita was-was macam mana hok di depan ni. Tapi saya gitu bukan depan ni, hok dalam, hok bahagian pakar. Buat program situ. Program tajuk bab semayang. Jadi saya ada sentuh bab was-was. Mana ini gangguan lah, dipanggil pun mental lah. Was-was ni pun mental. Dia ada gangguan, dia ada bisikan. Kan biasalah was-was kan. Najis dah ke? Najis. Najis kot mana? Siapa dengan kita orang ni tak mesti setuh macam kita ni moral lazah. Jangan suka. Dia lari kita ni macam kita moral lazah. Ada duk ngaji. Kita dia lari, kita lagi epek ke dia. Dia lagi. Kalau air koloh kita ngecik ke dia balik tukar baju. Air koloh. Bukan air jambang. Air koloh. Dia lalu kita buat main koloh. Kita buat gurah. Balik tukar baju. Masa muka-muka nak marah. Nah kita buat main. Buat kuat sikit koloh tu lah biar ngecik dia. Air koloh pun masalah. Dia rasa macam air jambang dia rasa. Macam mana mental? Comel gitu. Kata kena pergi. Tak pandang bangunan tepi nak baru ni kan. Itu bahagian inilah. Dia bukan gila. Di situ bukan makna gila, kena faham molek. Orang faham kalau di situ kok gila. Tak. Dia ada masalah kemurungan situ lah. Ada orang kemurungan. Dia kena tipu di inilah pelak ratus ribu kena tipu. Ratus ribu kena tipu. Bukan orang kampung, orang cikgu. Cikgu pun kena tipu ratus ribu juga. Lepas dia kena tipu ratus ribu tu, dia jadi mandi tak ambuh, makan tak ambuh, jiwa kerah gitu. Semayang pun dok jiwa kerah gitu. Tok laki lah suap, tok laki lah pergi mandi. Dia ambuh dah, dia macam tak mau hidup. Dah ratus ribu duit hilang. Ratus ribu duit hilang. Apa apa ni? Jeng dah. Dia tak mau kerah, tak mau makan, tak mau apa. Tapi orang suap lah dia makan dan apa dia tak makan. Berobat kapung. Takut ada hantu lah, ada jin. Dok pun dia jeng sebab fahamlah duit ratus ribu ni licin dalam bank. Fahamlah nak ni. Kalau kena kapi bunuh diri dah. Ada kata gitulah. Berobat kapung tak jadi. Atau hospital, we makan obat. Tak ada berapa minggu segor-megor semula. Dia ni. Dia mental. Tak apa lama. Lepas tu boleh sambung belajar pula, sambung PhD. Boleh sambung PhD pula. Dah. Keluarga ni berobat kapung lah. Kalau di hospital jadi macam aib. Sebab apa? Alah, faham dah. Di hospital ni macam orang gila lah. Takkan kita, keluarga kita, anak kita nak pergi atas awak gila. Dia bukan gila. Yelah dia bukan gila, tapi dia kemurungan orang panggil. Tapi pergi hospital sekejap je makan obat. Sama lah. Orang was-was pun gitulah. Pergi sebahagian tu, jangan biarkan. Was-was tu tidak dimaafkan waktu memang kena berobat sungguh. Ni bicara lambat bacaan kerana umpama gagap. Dia panggil apa? Kerana kejadian. Tuan jadi begitu dah. Bukan kerana umpama gagap. Bukan kerana umpama was-was. Bukan. Was-was tu kena berobat. Pada ni. Dolar. Masuk masjid ni berjalan ni. Lari orang ni. Lari daripada orang. Tak mesti tu. Tu kata macam kita moral lazah. Tak mesti tu. Tambuh ni. Gesek-gesek baju kita. Tambuh. Saya semayang, hidup tepi belah sekali, hidup tepi dinding. Sebab belah dinding tak ada orang dah. Hak belah ni, dia standby dah. Jangan wirapak dengan dia. Macam ni. Orang tengok, orang lain lah tengok. Keli-keli orang tengok. Apa? Satu pertunjukan pula. Kita orang ramai-ramai ni, tengok tu jadi macam satu pertunjukan lucu. Bagi kita ni lah. Tapi jangan, tu ujian belaka. Tapi bagi kita sama kawan ni lah. Sama kawan. Sama sebaya. Bagi kitanya macam pertunjukan lucu. Dia punya gelagak dia tu. Sudah semayang, masa tu baru tak apa.
Nak peluk dia pun tak apa, nak pegang dia pun tak apa. Sudahlah semayang. Sudahlah semayang. Di semayang pula kemudian tu, tak ada baju orang peluk dia, orang pegang dia tu. Tak ada. Tapi tak apa dah lah. Sudah semayang tak apa dah. Dah semayang kita pergi apa? Apa panggil? Toko pergi pakat gomo dia. Tapi tak ada dah. Apa? Beres dah. Lepas tu masih ada baju. Dia tak pakai ada baju tu. Dia balik nanti tukar baru pula. Dia nak semayang tu jangan pergi kosek dia. Dah tak panggil mental. Gitulah. Ini bukan kerana wasak ini kerana lambat bacaan. Jadi lambat bacaan ni masbuk lain, muafiq lain. Masbuk 5 rakaat, muafiq 5 rakaat tetap wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Kerana barang yang ada di sini, yakni pada masalah masbuk, dimudahkan dengan bahawa tak wajib menyudahkan bacaan Fatihah sebab tu imam tanggung. Jadi mudah masbuk dimudahkan dan diringankan. Maka patutlah dipelihara hal dia je. Mana pun ni baca sekadar yang dapat. Tiada yang lainnya. Tiada hal yang lain. Nak wajib, nak kena sudah. Tak. Hal dia setakat boleh baca banyak tu. Baca banyak tu sahaja. Bersalahan pada orang yang muafiq. Orang yang muafiq ni tiada diberi kemudahan dengan bahawa orang muafiq tu imam tidak tanggung bacaan Fatihah dia. Tidak tanggung bacaan Fatihah. Bagi makmum yang muafiq itu tidak dimudahkan. Intaha nisuklah. Berakhir barang yang disebut dia akan barang. Masalah ini pada akan dia pada Tuhfah, yakni pada kitab bagi Ibn Hajar Al-Haytami. Dia gitu. Jadi beza antara makmum lambat baca umpama gagak masbuk dengan makmum lambat bacaan umpama gagak makmum yang muafiq. Masbuk dimudahkan. Sebab apa? Timah tanggung Fatihah. Hak muafiq tidak dimudahkan sebab muafiq ni dia wajib menyudahkan Fatihah sendiri, tu imam tak tanggung. Cuma hak masbuk ni ialah dimudahkan dengan bahawa tu imam tanggung bacaan Fatihah. Pahala Fatihah dapat ke tak dapat sebab dia tak baca. Sekarang masbuk 5 rakaat dia rakaat. Fatihah, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Baki Fatihah ditanggung oleh imam. Pahala bacaan tak ada sebab dia tak baca. Jadi pahala bacaan Fatihah tak ada. Mana dia boleh pahala Fatihah setakat yang dibaca lah. 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Banyak tu ialah masbuk boleh pahala Fatihah. Ini Fatihah ni bacaan Quran dalam semayang yang rukun kauli pula. Bacaan surah dalam semayang pun besar dah pahala. Sebab bacaan Quran dalam sembahyang, walaupun surah tu bacaan sunat, ini bacaan Fatihah. Fatihah ni rukun bacaan, bukan sunat. Pada ni. Sebab itulah ni masa tarawih ni. Cerdik ke bodoh tak tahulah. Ada nampak macam cerdik, tapi rasanya bodoh. Tu imam tarawih, tu imam takbiratul ihram, baca Fatihah. Disandar je. Nampak macam cerdik tau. Cerdik ke bodoh gitu. Disandar. Imam baca surah Nabi, baru dia pun bangun. Allahu Akbar. Sekejap imam rakaat, dia rakaat. Memang masbuk lah. Betul? Cerdik lah. Sebab dia bangun sekejap, imam rakaat, dia rakaat. Bodoh lah sebab dia hanya tu imam tanggung baki Fatihah. Pahala Fatihah dia setakat 2-3 ayat dia sempat baca je lah. Jadi bodoh lah. Sebab Fatihah, bacaan Quran dalam sembahyang rukun pula, bukan bacaan sunat. Lepas orang lain pula deki. Ustaz hidup situ dia sengaja bangun lambat, takkan masbuk juga. Masbuk dia sengaja Ustaz takkan masbuk juga. Deki nampak buat retek deki kau. Dia macam lah
Orang bangun semai, dia duduk. Tok Imam baca surah, nak habis baru dia bangun berdiri. Oh sedap lah gitu dia. Masbuk lah dia. Sedap apa? Tok Imam tanggung baca Fatihah. Tok Imam tanggung baca Fatihah. Pahala Fatihah dia tak dapat. Ada kata, cerdik ke bodoh? Lepas tu orang tengok tu pula, dia tak puas hatilah. Takkan sengaja gitu pun panggil masbuk juga. Tak kira lah. Ada hak makmum, hak peseng. Allahu Akbar. Lepas tangan, niat tak jadi. Allahu Akbar. Lepas tangan, niat tak jadi. Tok Imam rokok aja. Allahu Akbar. Boleh dah niat. Dia pun rokok. Masbuk juga. Masbuk lah. Sebab dia baru dapat takbir. Dah. Dia daripada awal dengan Tok Imam. Tapi Allahu Akbar. Lepas tangan. Allahu Akbar. Lepas tangan. Tak jadi. Takbir tak jadi kerana niat lah. Ada kali. Imam rokok saja. Allahu Akbar. Boleh lah. Lepas tu pun rokok. Masbuk juga. Masbuk lah. Tapi duduk situ tak dah. Tak kira lah. Masbuk juga. Untung lah dia. Untung apa? Dia tak baca Fatihah. Cuma Tok Imam tanggung bacaan. Bukan boleh pahala Fatihah. Rugilah dianya. Asal mendengar tarawih tadi tu. Hak perangai. Hak tunggu imam baca surah Nabi. Baru dibangun takbir. Orang tengok pun beci. Orang tak puas hati. Takkan masbuk kau ustaz dia sengeleng buat gitu. Tak kira lah sekelain pun dia tetap masbuk. Sebab takbir dia sampai imam rokok tak dapat masa tu Fatihah. Masbuk lah dia ni. Imam rokok dia rokok. Baki patah ditanggung oleh imam, ditanggung bacaan Fatihah. Bukan dapat pahala sebab dia hanya akan dapat pahala sekadar Fatihah yang dia baca. Dan memadalah daripada dia dapat bacaan ini akan dia dan gugur daripada Fatihah ini, maka ia hukumkan seperti orang mendapat kemudian dia takbir imam. Sama dengan tadi jugalah. Jadi kira-kira kita tahun ni tak habis jugalah kita Bahjah Mardiyah ni. Jadi sempat sekali lagi lah hari Khamis ni. Hari Selasa sebelum raya tu tak ada lah. Jadi nak kerja pun tak sempat juga. Jadi kena insyaAllah lah kena sambung tahun depan, tahun yang keempat lah pulaknya. Jadi insyaAllah hari Khamis lah sekali lagi. Sebab hari Selasa ni hari Rabu raya dah insyaAllah. Hari Rabu tu. Jadi itu Selasa tu tak ada lah. Sebab nak kerja tak sempat juga. Jadi pela-pela tak sempat lah. Kita berhenti awal sikit. Jadi kita akan habis kelas insyaAllah hari Khamis esok lusa lah sekali lagi. Untuk kitab Bahjah Mardiyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.